dia keputusan untuk tolak lebih awal kerana kita ada salah penginapan dalam hotel itu. Saya punya pergerakan ni berdasarkan SOP keselamatan lah. Saya kena ada satu pemandu, satu pengiring rapat, bodyguard lah, polis. Jadi saya pergi dengan minimum lah, tak ada pengiring lain lah. Biasa dalam pergerakan biasa ni dia ada backup kau, backup. Itu pun tak ada lah pasal PKP ni, dia kata tak boleh ramai. Jadi suruh apa? Jadi saya jalan 3 orang lah. Tolak ke kurang pukul 5.30. Sebab kedai-kedai dia akan tutup pukul 8. Masuk di Kuala Lumpur pun kalau kita sampai lambat, tak ada lah makanan. Jadi sampai dia kat dulu tu dia kata tengok kedai tu ada yang buka, kita akan belilah barang-barang ni. Ayam apa, roti apa semua. Tapi sebelah yang buka ni nampak kedai tu lah kedai yang kata yang apa, CO2 bukan, dia 2 CO kot. Iko lah bunyi dah. Saya tak tahu tapi dia tak boleh macam P, dia boleh macam nombor 2. Dia kedai tu buka, dia pusing balik. Dekat-dekat tu dulu pusing lah. Pusing nak pergi kedai Iko tu lah. Area tu pun ada restoran. Tapi restoran tutup. Kita berhenti sebelah dengan kedai showroom tu. Showroom tu lah. Saya minta pemandu Sepi beli ramah tu, roti, minuman apa. Kita tengok kereta banyak. Saya ni pematuh SOP yang fundamental. Saya ketat SOP saya. Saya pakai mask. Saya selalu cuci tangan. Orang pun tak ada. Bila saya turun tu ada satu orang saja yang susun-susun kereta tu lah. Saya ingat menyapa orang tidak melanggar SOP. Menyapa. Saya pun turun lah. Halo bos. Dekat kereta lah. Okey kat kereta ni. Yalah kereta baru tu tak kata okey kan. Jadi itulah benda yang berlaku. So dia kata okey ini banyak varian, banyak yang varian COVID lah. Varian India, varian Afrika, varian UK lah. Banyak. Adalah dia kata kalau bos apa nama encik nak tengok yang paling top kita ada ni dia sektor. Itu one track, itu orang disebutlah adalah. Saya kata boleh tengok dalam lah. Saya kata tengok kereta bukan langgar SOP pun. Dan saya pun tak sembang dekat pun. Dia buka lah pintu. Saya pun tepuk. Boleh duduk lah. Boleh. Saya pun naik duduk lah. Jadi kat contoh saya contoh kat tu lah. Bodyguard saya ni dia saja jarin. Dia kalau saya duduk tu, dia pengiring rapat dia duduk di belakang. Itu prosedur dia. Dia pun tak abang saya prosedur dia apa. Kadang-kadang dia tu buat kerja apa nama pengiring rapat ni ada hak saya tak tahu pun dia buat. Ajar lah kan no? Dia tak tahu tu polis ajar dia lah. Saya tak ada masuk polis. Jadi ada banyak dia kata nanti kita tengok itu pula. Dia kata dia tanya nama apa? Bong dia kata. Dia kata jumpa macam MP tu. Betul lah tu. Bong ni agak mesra lah. Saya rasa mesra pun tak menyalahi SOP lah. Dan dia tahu kita MD. Dia layan lebih sikit lah. Dia kata mau pergi mana? Dia kata mau pergi Kuala Lumpur. Oh, dia kata ni tengok beli barang, ya beli barang. Adalah perbualan-perbualan biasa lah macam jumpa orang. Saya sangat menghargai lah kemesraan dia tu. Kata dia sini bantu apa? Dia hari ni saya duty untuk suruh kereta semua. Okey. Teman-teman dia kata ni tak izin. Jadi dia tunjuk saya ni dashboard, ni radio, ni apa semua. Itu dia bergerak sikit. Dia bawa tahu kat saya. Dia bergerak pusing. Dia tunjuk lah ada parking banyak. Ini jenis ni. Saya perlu tengok. Saya tanya ini berapa? Dia kata ini 200 lebih. Oh saya tak boleh lah. Ada murah sikit. Dia kata ada jenis ni 146. Dia tunjuk daripada dalam kereta tu. Kereta tu lah. Dia berhenti sah. Dia bercerita lagi pasal kereta tu lah. Dia kata saya ada kereta. Kereta tu saya dah kereta. Dia
Saya sewa. Kat memang saya pun ada, kata lah. Satu ni lah. Kita kata buruk ada 3-4 biji lagi. Tapi ada yang ni dah. Tu hantar barang, tu hantar barang lah. Memang saya ada kata macam tu banyak. Dia kata kalau gitu, kata ni dia punya suspension bagus lah. Dia kata bagus, dia pakai jenis ni jenis. Okey lah. Saya tak tahu bila kawan tu ambil apa? Saya tak pastilah bila. Tapi adalah benda-benda yang berlaku lepas pada itu. Kita tengok yang variant ideal lah. Tak lain lah. Tapi buka satu lagi warna putih. Dia kata ini wild drive. Tapi tak naik. Saya duduk belah sini, dia duduk belah sana. Bila dia buka pintu belah sana tu, baru saya nampak ada orang duduk pegang kamera macam tu. Itu dia mula berjerit. Oi, lu buka showroom kau. Tak ada lah, tengok-tengok saja. Kau tu jawab. Oi, you tengok, I tengok you test drive bla 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 bla. Saya begitu. Dia kata dia nak gaduh orang. Kita tak ada buat apa? Dia beli. Tak ada buat transaksi, tak ada booking, tak ada apa. Nombor orang tu pun tak ambil lagi. Lepas tu saya nampak dah pecah dah panas sikit. Boleh ajak saya naik tu. Jalan. Lepas tu masa tu mereka pun nampak 5 ke 7 minit tu lah. Detail dia saya akan bagi kat polis lah. Jadi cerita dia macam tu je. Lepas tu pukul 8 saya duduk direct-direct Facebook lah kata. Dah ada dalam group WhatsApp MP langgar SOP lah, lebih kurang macam tu. Kita langgar SOP macam tadi tu lah. Saya dah bayar langgar tak mana. Sebab dia saya test drive. Saya kaji tengok test drive tu apa. Cuma ada pergi gosok-gosok kereta, naik ke dalam, hidupkan enjin, duduk sebelah pemandu, bawah berapa kilometer, speed berapa, brake, drive bump. Kita test drive saya tengok dalam kamus dewan ni. Kalau berkaitan dengan kereta, kita kena pandu uji untuk menentukan dia punya performance. Itu dipanggil test drive. Kalau tanya-tanya tu tak test drive. Naik duduk sebelah penumpang bukan test drive. Kalau dia adalah ciri-ciri tu test drive tu. Test drive ni termasuk tak dalam sektor yang dilarang. Sebab showroom memang tak buka. Gelap. Memang dia pun tulis tutup. Bila barrier pada tu tadi agak tadi kita buat salah. Salah kau menyapa orang. Katalah di situ bukan kedai kereta, kedai bunga. Katakan bunga. Kedai bunga tu tutup. Sementara saya duduk tunggu. Lepas saya beli barang, saya pergi tengok bunga tu. Bunga yang ada di luar adalah anti seorang duduk semut-semut ayam supaya bunga tu tak cut. Saya menikmati keindahan bunga tu. Kuning, merah, hijau, biru, jingga, air cung, wangi tak wangi. Itu dipanggil test drive bunga. Kan? Bunga ni, menikmati bunga itu lah. Tengok warna dia, kembang cucuk dia, keindahan dia, jamah dia, cium bau. Itu test drive bunga. Adakah saya salah? Padahal kedai bunga tak buka. Dia adalah orang duk semut-semut supaya tak. Macam kereta tadi lah. Adakah itu melanggar SOP? Adakah saya akan diambil video dan diedar sebagai ambil kedah melanggar SOP? Bandingkan kereta dengan bunga lah. Tapi lepas mana saya ni mungkinlah MD yang agak kontroversi. Siapa yang boleh tangkap saya buat apa-apa ni, dia akan jadi hero lah di Melaya ni. Saya tak anggap macam tu. Saya anggap proses semalam tu tidak dipahami sepenuhnya. Bagi pengambil gambar tu, saya telah merentas negeri dari Kedah pergi Pulau Pinang untuk membeli kereta. Pada pandangan dia mungkinlah macam tu. Jadi dia kata ini satu kesalahan besar merentas negeri. Kerana dalam SOP tak boleh rentas negeri, tak boleh rentas daerah. Dia pun tak rentas mana-mana. Saya dipahamkan dia duduk area tu lah. Tapi jarak rumah dia sampai situ 11 km, bukan 10. Ada orang cek sampai macam tu. Bila berlaku pertembungan dalam media sosial, orang akan saling, ada supporter, ada haters ni. Haters ni akan menggali sebanyak mungkin keburukan untuk didedahkan sebanyak-banyaknya.
yang mereka tak ingatlah tentang dosa dan pahala lagi. Yang paling tinggi matlamat kepada haters ni di media sosial ialah memburukkan seburuk yang mungkin sosok tertentu. Saya tak kata saya, siapa-siapa pun. Untuk supporters, kita akan cari semua alasan untuk backing kita punya orang yang kita support. Maka berlaku pertembungan, tak ada pengadil, tak ada SOP untuk menentukan okey siapa menang siapa kalah, tak ada. Dia akan berterusan sampai bila-bila. Saya rasa ini satu keadaan yang tidak membantu membina tamadun kita, tidak bantu pun membina rakyat yang bertanggungjawab. Sebab dia tak ada dos sukatan yang diperlukan. Contoh, pergi hospital, doktor bagi Panadol, makan 4 jam sekali 2 biji, satu kali makan 3 hari. Itu dos untuk satu ubat lah. Dalam media sosial tak ada dos tu. Hang boleh sapu sebanyak mungkin, sekerat mungkin, sebesar mungkin, betul salah jangan kira. Sehingga orang yang kamu nak burukkan tu terbunuh, mati ataupun dibenci orang lah. Supporters pun sama, buat benda-benda yang ialah dia dedah habislah kebaikan yang dia dapatkan. Saya nampak ni satu benda yang tidak membantu sama sekali. Tamadun kita, kemajuan kita, masyarakat kita tidak boleh dibiarkan dibina oleh satu proses yang tak ada pengukur dia, yang tak ada sepadan, tak ada sistem yang established. Siapa yang nak tentukan proses yang akan berhenti bila? Dia tak ada. Dia akan terus berjalan. Siapa-siapa yang boleh melondeh satu kesilapan yang dianggap kesilapan orang tertentu lah, dia akan dianggap hero. Padahal kesilapan tu belum tentu benar pun, persepsi saja. Jadi pemimpin-pemimpin terpaksa manage persepsi lebih daripada konten ataupun substance yang patut dibuat oleh seorang pemimpin. Ketepikan perkara-perkara itu, dia tak fikir sangat kerja, hasil kerja dia terpaksa manage persepsi orang yang mengambil banyak sumber, banyak masa, banyak kapasiti dia untuk manage persepsi saja. Jadi ada pemimpin-pemimpin yang pada pandangan orang, pada persepsi orang baik, tetapi substance tak ada, hasil kerja tak ada, tapi pandangan orang baik, elok, mulia. Hasil kerja untuk orang ramai kosong. Jadi adakah negara kita ni akan membangun melalui senario atau realiti ni? Itulah saya nampak daripada peristiwa kemarin itu. Perkara ni tidak boleh dibiarkan berlarutan. Saya serahkan proses untuk menentukan saya salah atau tidak salah ni bukan pada netizen, bukan pada supporter saya, bukan pada haters. Yang akan menentukan saya salah atau tak salah ni ialah satu sistem yang established, yang dikuatkuasakan oleh penguatkuasa undang-undang, iaitu polis. Kalau perlu pada pendakwaan, mahkamah, itu sistem yang dah established yang kita pakai selama ni. Itu yang akan berlaku dalam kes saya. Saya tak kata saya tak salah, saya tak kata saya salah. Saya kata kalau berlaku pelanggaran SOP itu kes yang berat untuk orang ramai. Saya minta maaf kerana itu berlaku secara kebetulan. Saya kan suka cakap, suka menyapa orang. Ada orang itu saya cakap proses itu telah terjadi. Tak ada siapa pun yang terlibat dengan peristiwa itu, sama ada orang rakam, orang sebar, orang viral itu boleh patah balik untuk membetulkan ini. Tak ada. Kita perlu bergerak ke depan. Sama ada dia, polis, saya Sesmen itu tak salah. Dia tak salah apa. Saya takut orang kecam dia yang berlebihan. Dia kena tindakan dengan majikan dia. Di atas kemesraan dia melayani satu sapaan daripada saya, dia dapat notis apa, notis kerja ke apa, bonus dia kena potong lah. Dia tak salah. Yang menyapa saya tu, yang menyapa dia tu saya. Kerana dia seorang yang baik, dia berbudi bahasa, dia layanlah sapaan saya tu, tapi dalam SOP lah. Kerana SOP tidak menghadkan percakapan, pergaulan yang ada jarak ni lah. Dia akan buat kenuri. Tak ada kenuri, dia pun tak buat kenuri, dia buat kerja dia. Saya harap kalau apa nama, dia nama Mr. Ong. Mr. Ong ni orang baik. Dia tak sombong. Dia tanya, dia jawab.
Dia tadi satu benda yang baik. Orang tu pun mungkin niat dia baik lah. Dia nak habaq kata kat satu dunia bahawa ada seorang pemimpin telah melanggar SOP perintah negeri. Tapi dia tak tanya saya main sini buat apa. Dia jokah harga tu ya. Saya pun kejut dengan jokah, dia lari masuk kereta. Sebab mengelak benda lain. Dia tak tahu kata yang itu adalah. Saya tak tahu tu besi dia lah. Saya kena tanya dia. Dia pun dah sebat. Benda tu dah meletup begitu. Saya tak salahkan dia, saya maafkan dia lah. Mungkin kerana dia pada anggapan dia pada masa itu berlaku pelanggaran SOP oleh seorang pemimpin yang patutnya menjadi contoh pada orang lain tak rentah negeri, tapi pemimpin di rentah negeri dibeli kereta dan suruh tutup. Pada anggapan dia mungkin macam tu lah. Tapi patut dia tanya lah kan, no? Di mana, dan saya pun boleh jawab dengan elok. Teman-teman yang tanya tu mancing-mancing macam tu kan. Dia pun dengan suami dia, saya boleh faham sebab dia ada 2 orang dalam kereta. Saya tak tahu masa mana dia pusing ambil gambar kereta apa semua, timbul pula kereta backfire lah macam-macam. Saya ingat backfire tu selesai lah. Timbulkan balik sampai orang tulis saya, oi iblis, ni apa jadah. Ada orang sampai panggil saya iblis. Dalam keadaan macam tu kan. Saya kata mengibliskan orang dalam situasi yang tak patut berlaku lah. Jadi sebarkan pula. Berapa orang nak jadi iblis atas dunia ni? Kalau dia, iblis tu yang boleh komunikasi dengan iblis ni adalah iblis juga. Kita manusia tak boleh. Jadi kalau kita berbalas-balas macam tu, tak bagus lah.